Okey, baik. Persoalan yang timbul adalah macam mana kita nak kenal Allah. Sedangkan dia bersifat dengan sifat infinity yang kita memang tak mampu kenal. Sebab itulah dikatakan kenal ni kita cuma boleh kenal pada diri kita. Sebab pada diri kita ni tersimpannya rahsia-rahsia macam mana kita tu nak mengenal Allah kan. Jadi kita kenal tu melalui apa? Melalui apa yang Allah tajalikan pada diri kita. Dan melalui kun fayakun Allah pada diri kita. Jadi nak kenal Allah tu memang mustahil lah. Hanya Allah saja yang kenal Allah. Dia sendiri aja yang boleh kenal dia. Dan dia pun dah janji dengan kita bahawasanya kita boleh tengok dia nanti di dalam majlis ketuhanan, di dalam syurga. Maksudnya apabila kita semua ni dah masuk syurga dan Allah Ta'ala ni pada masa tu untuk dia kata dia dah redha dengan kita. Jadi pada masa tu kita akan dapat melihat wajah Allah ni seperti umpama kita melihat kita kat bumi ni melihat bulan, macam tu lah kan, yang setakat yang SB dengar orang kata lah kan. Allah alam lah, sebab kita tak sampai lagi kat situ. Jadi tujuan penghidupan kita kat dunia ni menjalani ujian-ujian ni dengan cara kita nak adalah untuk kembali kepada Allah dalam arti kenal. Kita datang dulu, kita sebenarnya pun dah ada MOU kan dengan Allah Ta'ala. Jadi bila kita lahir ke dunia, kita lupa. Jadi bila Allah Ta'ala ketuk kita dengan ujian-ujian, baru kita teringat Allah. Jadi kita mula nak kembali kepada Allah. Inilah turning point. Turning point inilah yang nak kita usahakan untuk istiqamah, untuk kita kembali kepada Allah dalam keadaan benar. Benar tu maksudnya kat dunia lagi dengan cara kita berada di ihdinas siratal mustaqim ni. Jadi maksudnya kita boleh berbuat dengan betul. Jadi bila kita dah boleh buat dengan betul, tak ada istilah dosa dan pahala dah lah. Jadi macam mana kita nak kenal Allah ni? Adalah melalui setengah orang tu dengan cara kita memahami, mendalami pada sifat-sifat Allah kan. Sifat-sifat Allah tu dia maha. Macam mana Allah menyayangi, macam mana Allah itu penyayang, macam mana Allah itu pemurah, macam mana Allah itu pengasih. Kita tak mampu buat macam Allah sebab kita ini tidak memiliki. Jadi bila kita kenal bahawasanya Allah itu maha memiliki segala-galanya, maka datanglah pada diri kita ni adalah diri yang la haula wala quwata illa billah. Maksudnya kita tak ada daya upaya. Jadi kita akan faham bahawasanya kita ini meminjam sifat-sifat Allah. Contoh kan, bila kita hidup berkasih sayang, tapi kita tak mampu pun nak sayang orang yang jahati kita, orang yang khianati kita, orang yang sakiti kita. Jadi kat sini kita belajar untuk memaafkan. Jadi kita belajar sifat Allah maha pemaaf, maha pengampun. Tapi daripada kat situ juga kita faham, aku ni betapa aku tidak berdaya untuk memaafkan orang, tapi Allah maha pengampun, maha penyayang. Jadi kita ni meminjam sifat-sifat Allah dalam kuantiti yang sedikit. Kat situ kita faham. Kemudian apabila ada masalah, lepas tu kita jumpa jalan keluar, ataupun kita dapat keluar satu masalah dengan satu solusi yang menggembirakan kita, kita rasa oh aku ni pandai juga kan. Jadi pandai tu kita kena kembalikan kepada Allah. Bahawasanya yang pandai hanya Allah. Kalau Allah tak bagi idea dekat kita, kita tak boleh solve problem kita kan. Jadi kita kat situ, kita ni memakai sifat-sifat Allah. Jadi kat situlah kita katakan tajali sifat-sifat Allah pada diri kita. Hakikat sebenarnya kita mengalami semua. Tajali asma Allah, tajali sifat Allah, tajali af'al Allah kan. Macam contoh kita berbuat sesuatu, kita faham bahawasanya kita nak kelip mata pun kalau Allah tak gerakkan, kita tak boleh nak kelipkan mata kita. Jadi kat situ kita faham af'al tu, sifat perbuatan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kat situlah kita sebenarnya apabila kita memahami setiap gerak dan diam kita adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita memahami diri kita yang la haula wala quwata illa billah. Apabila kita faham diri kita yang la haula wala quwata illa billah tu, kita faham bahawasanya ada sumber kuasa yang menggerakkan, yang mendiamkan dan membuat apa sekalipun. Jadi itu adalah Allah. Jadi hakikatnya dia umpama macam tu, istilah mudahnya ibarat macam ni.
kita tak pernah makan pun sebiji apple. Contoh orang kata apple ni sedap rasa ni macam ni macam ni. Lepas tu kita duk bayang-bayang. Lepas tu orang bagi gambar sebiji apple, kita pun oh macam ni apple kan. Lepas tu kita jalan-jalan, kita jumpa apple, kita beli sebiji apple, kita makan, oh sedapnya kan. Lepas tu kita duk bayang macam mana lah pokok dia tak ada kat rumah aku kan. Jadi paling-paling orang boleh bagi gambar, tapi gambar tu kalau pokok apple kita boleh nampak lah kan, kita boleh rasa. Tapi kita dengan Allah ni tak ada siapa yang boleh snap gambar Allah tunjuk kat kita macam mana kan. Yang kalau kalimah alif lam lam ha tu lain lah, ini diri sebenar diri Allah tu kan. Jadi tak ada siapa boleh tunjuk dekat kita. Jadi macam mana kita nak mengenal Allah? Hanyalah melalui sifat asma af'al dan zat dia kan. Jadi apabila kita kenal tu, kita kena kenal melalui perjalanan rohani kita sendiri. Jadi kita kena masukkan rasa, kena masukkan sampai kita boleh rasa faham, boleh dapat faham. Jadi semua tu kena sebati, dan kita cuma boleh dapat bayangan saja Allah, mengenai Allah itu macam mana. Ibaratkan sepohon pokok yang kita tak pernah tengok, kita cuma boleh bayangkan saja pokok tu macam mana, dan kita tak akan mampu tengok pokok tu apabila tiba masanya. Ibarat macam itulah kita dengan Allah. Kita cuma mampu dapat tengok bayangan tu pada diri kita sendiri macam mana. Bukanlah kata Allah tu sebiji-sebiji macam kita, tak kan. Macam contohlah kita ada, cuba kita imagine ada sebuah pokok kan. Kalau kita tengok pokok dengan tengok bayang, sama tak? Mungkin bentuk dia beza, mungkin bentuk dia sama. Dia bergantung kepada sumber cahaya pula. Sama ada matahari tu tegak atas kepala ke, matahari tu condong kanan ke, condong kiri ke, baru nak naik ke. Jadi dia bergantung kepada keberadaan rohani kita, iaitu nur itulah, ilmu yang Allah Ta'ala bagi kat kita itulah, petunjuk hidayah yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Jadi kalau cahaya matahari itu sesuai ngam petunjuk kat pokok, sehingga kita dapat betul-betul bentuk pokok pun still masih tak sama dengan pokok yang sebenar pokok. Macam itulah ibarat kita dengan Allah dalam kita nak mengenal Allah ni. Jadi apatah lagi kalau orang yang matahari yang cahayanya duduk pada poin yang tak berapa sesuai kan. Gambar pokok dah tak jadi gambar pokok kan. Contoh kan bila matahari tegak kat kepala kan, mana ada nampak bentuk pokok, bayang pun mungkin tak ada kan. Jadi bentuk pokok yang sebiji macam pokok tu dah jadi macam satu ulatan, satu segi empat saja, macam itulah. Jadi sebenarnya dia bergantung kepada keberadaan rohani kita. Apabila kita dah selesai buat Isra, apabila kita dah Mi'raj kan, kita mengalami proses-proses dalam diri kita tu, maka semakin kenal lah kita dengan Allah. Tapi kenal kita pun hanya pada batasan tajalli saja, ibarat kita memandang bayang kepada sepohon pokok. Itulah yang SB boleh kongsikan, insyaAllah.